Alhamdulillah masih lagi bersama kami di Assalamualaikum dan syukur sebenarnya Assalamualaikum hari ini kita banyak perkongsian-perkongsian yang menarik khususnya mengenai dengan kesihatan. Betul-betul kita bincang pasal bisu dan nanah. Tadi. Dan kita nak fokuskan lagi isu kesihatan ini tentang penyakit hand, foot, tangan, kaki, mouth dan disease. HFMD. HFMD. Dia sebut sebagai HFMD. Yang tular di media sosial baru-baru ini yang berkait dengan katanya di musim hari raya ni kan. Jadi seorang ibu yang dapati anaknya berjangkit. Jadi kita sebenarnya hari ini kita nak bersama dengan doktor pakar iaitu Dr. Syahrul Nizam Ahmad Zamzadi, pakar perubatan kecemasan USIM. Nak bincang mengenai dengan langkah-langkah yang boleh kita ambil sebenarnya kalau kita berdepan dengan situasi yang anak-anak kita ada tanda-tanda HFMD. Jadi kita bersama dengan doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat doktor? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini biasa kita buat berdiri, kita buat duduk sikitlah. Bagi rehat sikit. Bagi rehat. Okey doktor, cakap tentang penyakit HFMD kan. Jadi sebagai mukaddimah lah, ayat mukaddimah, permulaan nak mengenali apa itu penyakit HFMD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua penonton, kepada Cik Fazli dengan Cik Zawazi. Kita nak sharing sikit, kita nak kongsi sikit tentang HFMD. Hand, foot, mouth disease. Penyakit tangan, kaki dan mulut. Hand, foot, kaki dan mulut. Yang ini dia berbeza sikit dengan penyakit kuku dan mulut. Kuku dan mulut tu ternakan. Okey, kita ambil tu dia. Saya fikir lain. Okey. Itu kuku dan mulut. Ini tangan, kaki dan mulut. HFMD. Okey. Dia ni sebenarnya HFMD ni disebabkan oleh virus, jangkitan virus yang kebiasaannya kalau awak kajian kata kebanyakannya virus Coxsackie lah. Okey. Masalah dengan HFMD ini adalah dia sangat common, sangat mudah nak didapati. Yang biasanya antara tanda-tandanya demam. Dia mula-mula tanda-tanda dia akan demam dan kadang-kadang demam ni bermula sebelum blister timbul yang kita bintik-bintik atau kita panggil blisters tu. Jadi biasanya bila dah lepas demam sehari atau 2 hari baru akan timbul yang bintik di tangan, di kaki dan dalam mulut, dan mungkin kadang-kadang ada di punggung, di tangan lah, biasanya di tapak tangan kan. Dan apabila yang jadi masalah, apabila di dalam mulut ni blisters tu dia akan pecah dan membentuk ulcer. Ini yang membuatkan budak tu, kalau budak yang kena tak boleh minum. Menangis, sakit, pedih. Dia nak minum. Kita bayang kita dapat 1 biji bibir pecah pun tak boleh minum. Bayangkan kalau dia banyak di dalam mulut. Jadi dan biasanya HFMD ni untuk budak-budak. Biasanya umur 5 tahun, biasa bawah 10 tahun lah, tapi sangat kerap bawah 5 tahun. Jadi dia dikatakan sebagai penyakit kaki, tangan dan mulut ni sebabkan dia ada tanda-tanda di tangan, kaki dan mulut lah. Tetapi bukan di situ saja. Kita jangan ingat terpedaya dengan nama tu, tangan, kaki dan mulut dia tak boleh di tempat lain. Sebab kadang-kadang ada di punggung, ada di mula hand tu tangan lah. Kadang-kadang ada di sini di pergelangan, di wrist pun boleh. Jadi ini kebiasaannya. Tapi kadang-kadang dia boleh di tempat lain juga. Baik, kita ada salah seorang ibu kepada kanak-kanak yang dijangkiti HFMD yang tular di media sosial baru-baru ini. Kita ada Puan Fatimah Kamarudin dari Puchong, Selangor. Assalamualaikum Puan. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan, difahamkan anak Puan namanya adik Mia Rumaisyah dijangkiti HFMD di musim perayaan baru-baru ini. Mungkin boleh Puan kongsikan bersama dengan para penonton bagaimana sebenarnya permulaannya dapat dikesan adik Mia ni dijangkiti HFMD. Silakan. Dia mula demam dulu. Lepas tu baru lepas tengah hari tu baru perasan bintik kan. Dan terus saya agak HFMD ni pasal sebelum ni dia pernah kena. Dan waktu raya tu pun ada budak ibu bawa anak HFMD. Jadi tapi tak sangka boleh berjangkit sebab saya dah bawa lari anak saya kan. Maknanya tak ada sentuhan lah. Puan boleh ulang balik sebab tak berapa jelas lah. Kalau boleh rapatkan di telefon. Okey. Dengar tak? Jelas. Okey. Memula tu perasan dia demam dulu. Lepas tu tengah hari tu baru naik bintik-bintik. Cuma tak sangka lah yang dia kena HFMD juga tau pasal saya dah bawa lari dia.
Waktu saya perasan ada budak HFMD. Maknanya dia daripada udara ikut kan masih berjangkit. Itulah. Itu memula awal saya sedar lah. Ya, sebelum dia demam tu ada dia apa ni orang kata apa mengamuk ke apa ke? Garu-garu je. Tapi tak naik garu-garu. bintik lagi. Cuma dia gatal kan. Lepas tu demam. Tengah hari petang macam tu naik bintik-bintik. Terus saya agak HFMD. Berapa umur adik Mia ni sebenarnya Puan? Tahun 5 bulan. Berapa? Tahun 5 bulan. Tahun setengah. Boleh ulang sekali lagi tak jelas lah Puan? Tahun 5 bulan. Oh setahun 5 bulan. Masih kecil lagi lah. Lagi, tapi kali kedua dia kena lah. Jangkit. Sebab kita pergi raya, orang tu bawa anak HFMD. Yalah. Yelah. Betul. Dan sekarang ni bagaimana keadaan adik Mia sekarang? Okay, Alhamdulillah sihat. Dia minum air ketupang air ke daun ketupang air. Okey. Tabib lah yang dia kata nak sihat, go for this. Sebelum ni dia pernah kena, doktor tu suruh ambil tu. Saya tak jumpa daun tu. Susah juga nak cari walaupun dia kata ada tepi jalan kan. Kalau pang air memang biasanya dia. Kawan-kawan yang bagi bawa, dia orang suruh cari. Seorang bawa dia Melaka, seorang bawa dia ke si Kembangan, dia kasih. Jadi mungkin daripada pengalaman puan-puan ingin berkongsi dengan para penonton, mungkin bagi pesanan, jaga kebersihan anak-anak dan sebagainya. Mungkin silakan puan. Kalau untuk ibu-ibu bapa kan, kalau anak tu sakit tolonglah jangan bawa keluar. Walaupun dia kata, oh saya ingat ni demam biasa, dia kata. Demam biasa pun berjangkit juga. Jadi kesianlah anak-anak yang lain kan. So, demam ke, sesama ke, jangan bawa keluar. Lagi bintik-bintik ni lagi cepat merebak. Walaupun tengok udara je. Saya dah bawa lari anak pun mesti berjangkit. Allah. Ya, itu dia. Walaupun anak saya dah sihat pun, saya kuarantin lagi seminggu. Takut merebak juga kan. Baik puan, semoga adik Mia Romaisha alhamdulillah kembali sembuh seperti sedia kala dan insya-Allah kita doakan moga yalah anak-anak orang lain juga semua yang menonton agar sihat sentiasa. Terima kasih puan. Assalamualaikum. Terima kasih puan. Itu dia Puan Fatimah. Kamarudin yang merupakan ibu kepada adik Mia ni yang dikatakan menghadapi orang kata dia meluahkan rasa rasa kesian anak dia di Facebook akhirnya menjadi itulah. Doktor, tambahan sekarang kita sekarang sedang musim perayaan open house kan. Jadi semalam tu saya tengok di Facebook dah tular macam-macam isu TV plasma pecah lah, ikan mati lah, macam-macam. Ini salah satu lagi adalah dari segi kesihatan anak-anak yang demam tapi dibawa berjalan-jalan. Komen doktor. Okey, nak berkongsi sedikit tentang penyakit HFMD ni. Cara penyebarannya dia akan disebarkan melalui ailio budak tu. Budak yang demam, budak yang berjangkit lah, melalui ailio. Blister tu, dia punya bengkak apa benjol tu, bisul tu, dia tak ada nanah tetapi di air ni. Air ni pun boleh menjangkit. Kalau dia pecah, itu pun boleh menjangkit. Pecah berair tu iaitu boleh air itu sendiri. Jadi satu daripada ailio budak itu, kedua daripada pecah air yang pecah tu, ketiga daripada kahak ataupun batuk dia. Maknanya kadang-kadang ini yang kadang-kadang apabila orang batuk atau sesama, kita galakkan, bukan galakkan, kita tekankan supaya tutup. Sebab apa? Bila kita bersin ataupun kita batuk, cairan dalam kita punya saluran pernafasan akan keluar. Dan cairan ni pun boleh menjangkitkan orang lain. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, dia juga boleh menjangkit melalui najis bayi itu sendiri ataupun kanak-kanak itu sendiri. Jadi di sini kita kena simpan. Maknanya najis tu kita panggil handle dan najis betul-betul. Maknanya pengurusan kadang-kadang sekarang ni kita pakai pampers. Kita mungkin kita pergi ke rumah orang, tinggalkan dalam bilik air. Kena sebut sikit. Kena sebut doktor. Saya katakan kena sebut. Jadi ini adalah mungkin ada jadi punca ataupun sumber jangkitan untuk anak-anak yang lain yang menggunakan bilik air tu. Jadi kita harapkan kalau ada najis yang ada dalam pampers tu, ibu bapa yang tu kita masukkan dalam plastik kan. Itu satu. Maknanya kita dah kita akan kurungkan najis tu. Kuarantin najis. Kuarantin najis. Walaupun tak boleh guna. Dan lepas tu ingat
kita basuh tangan. Jadi sebenarnya Kita sendiri kena basuh tangan. Hygiene tu sendiri. Tapi yang kadang-kadang terlupa, dah basuh tangan. Pampers tu diletakkan saja. Secara terbuka. Dan ini yang akan menjadi Maksudnya saya rasa boleh kita pesan kepada ibu bapa di luar sana yang mana anak tu ada pakai pampers, sentiasa sediakan plastik dalam beg dia. Jadi kita tandas, kata apa, bersihkan dengan secara lebih proper lah. Walaupun tandas awam berbayar, tapi jangan tinggalkan sebab dia boleh membawa mudarat yang lebih besar. Ini letak tepi tu je Fazli. Macam mana tu? Menambahkan selera kita lah untuk membuang lah maksudnya. Okey, doktor, mungkin kalau kita lihat HFMD, kalau kita lihat mesti kebanyakan bila sebut HFMD, kanak-kanak. Ya, kenapa kanak-kanak lebih cenderung mendapat jangkitan ini dibandingkan dengan orang dewasa? Okey. Biasanya HFMD ni dia sebenarnya boleh pada semua, kan? Tetapi macam saya cerita tadi, dia lebih kepada budak umur ataupun kanak-kanak umur 10 tahun dan lebih common pada bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun lagi. Orang tanya kenapa virus ni tak menyerang orang dewasa? Dia menyerang orang dewasa, tetapi orang dewasa ni badan dia dah penuh dengan kita dah ada antibody kita sendiri, kita ada sistem pertahanan kita dah kuat, dah banyak kali kena. Jadi kurang sikit kesannya. Dan yalah doktor, tadi bila kita dengar tadi antara yang diluahkan oleh Puan Fatimah tadi, dia katakan anak tu tadi dibawa keluar lah kan, maksudnya cuba diasingkan lah. Tapi maksudnya sekarang ni setengah ibu bapa dia rasa kesian pula nak tinggal anak walaupun demam. Tambah-tambah lagi demam lagi lah kesian. Tapi open house nak pergi. Okey. Jadi untuk respon macam tu adalah bukan sahaja open house. Sekolah pun kalau boleh sekolah dan tadika, kerana kita kena ingat apabila budak tu demam, kadang-kadang sebelum keluar bisul tu dah ada jangkitan lah sebelum keluar bisul, tetapi bila dah keluar bintik-bintik blisters tu lagilah mudah untuk menjangkit. Kita dah nampak adanya blisters ini, Tanda-tanda tadi. tanda-tanda kita masih lagi bawa dia ke tempat lain. Apa yang kita sedang lakukan sebenarnya, kita sedang menggalakkan penyebaran penyakit ni. Jadi sebab tu saya cadangkan, katakan ibu bapa yang ada anak yang sakit, tidak sihat, walaupun kita tahu sekarang ni ada musim hari raya, selagi tak habis sebulan kan, kadang-kadang lajak lagi. Betul. Apabila hari raya ni kita bawa juga anak yang demam, ada masalah di mana masalah kepada budak itu sendiri. Sebab apa? Dia demam. Kadang-kadang dia tak sihat, dia nak baring, dia nak rehat, dia nak minum air. Mungkin waktu rumah terbuka ni kita sibuk berbual, kita tak tengok dia. Jadi kadang-kadang dia tidak minum, kadang dia pun tak selit, tak larat nak main dengan saudara, dengan sepupu-sepupu semua. Satu. Kedua, dengan kita bawa budak yang demam ni sendiri, kita boleh membahayakan orang-orang yang lain. Jadi inilah sebab apa sekolah dan juga nursery pun kena berhati-hati. Pasal apa? Kadang-kadang kita faham ibu bapa dah mula kerja, cuti raya dah ambil lama, jadi dah tak ada cuti raya, terpaksa masuk ke kerja balik, tetapi dia hantar juga anak yang tidak sihat ni ke tempat nursery. Dan di nursery tu memang itulah kawasan dia, sebab apa budak-budak yang kecil ramai, jadi mudah sangat untuk diorang dapat jangkitan. Baik, kita akan sama lagi pembicaraan kita sebenarnya tentang HFMD ni. Banyak yang menarik sebenarnya kita nak tanya dengan Dr. Saya Sebastian. terfikir macam ni tadi dia sebut macam tu kan. MLM. MLM penyebaran penyakit. Daripada atas orang pergi Sampai ke ke bawah. bawah. Ya. Baik, kita rehat dulu seketika, kita jumpa lagi selepas ni.
Baik, alhamdulillah kita masih lagi berbincang mengenai dengan HFMD, khususnya di musim perayaan ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, jangan jadi MLM lah. Ejen MLM menyebab penyakit pula kan. Sebar bisnes tak apa lagi, sebar penyakit. Team leader. Baik, doktor, bila bercakap tentang kebersihan kan, sebab salah satu caranya adalah menjaga kebersihan kan. Kebersihan di rumah dan juga mereka yang menganjurkan rumah terbuka, satu selepas itu memang kena jaga, kena langkah-langkah yang perlu diambil untuk membersihkan kan. Kemudian rumah yang ada penyakit juga, maksudnya ada anak yang ada bersakit. Bagaimana? Okey, sebenarnya untuk penjagaan penyakit ni, asalkan kita panggil praktis good hygiene. Good hygiene. Prinsip prinsip kesihatan yang betul. Contohnya setiap kali kita sentuh pampers, pampers tadi atau keluar dari bilik air, basuh tangan sebelum mengendalikan makanan, basuh tangan. Benda-benda ni semua adalah kita panggil satu langkah-langkah yang asas yang sepatutnya diamalkan, dipraktikkan oleh semua orang daripada basuh tangan. Dan kadang-kadang ada setengah-setengah tu dia naik satu tangga lagi pakai yang disinfectant tu pun boleh, sanitizer itu pun boleh, tak ada masalah. Tetapi cuma yang kos lah kan, air ni kita pergi ke pipe saja, buka basuh tangan, ini kena beli pula kita letak. Tapi ini lebih mudah lah, pasal apa, kita boleh letak di mana-mana. Basuh tangan tu kena pergi ke pipe, ke punca air kan. Okey, lepas itu macam yang saya tekankan tadi, apabila kita nak membuang najis, di dalam nampin, di dalam pampers tu, pastikan pembuangan tu betul. Maknanya kita tidak sebarkan, kita tidak membiarkan dia terbuka macam tu, kerana bukan penyakit HFMD saja, macam-macam penyakit lain boleh dapat. Boleh dapat cirit-berit macam kita cerita minggu lepas, boleh cerita dapat jangkitan sakit perut semua. Jadi kita tak nak Dan katakan satu lagi penjagaan yang penting dalam HFMD ini adalah apabila dah tahu, kita asingkan. Jangan bawa ke mana-mana. Duduk di rumah walaupun tak dapat merasa open house. Kesian yang ibu bapa lah, dia tak rasa kan. Okey. Tetapi di rumah tu apa kita nak buat? Kalau kita tanya. Jadi kata tak duduk rumah, nak buat apa? Apa yang kita lakukan di rumah ni selain daripada yang langkah pencegahan ni? Sewaktu ada kanak-kanak ni, ada bayi ni demam, pertama sekali kita kena tengok dengan dia, kita perhatikan peminuman dia ataupun dia punya minum. Okey, kita nak kena pastikan ini minum air yang cukup, kerana macam kita cerita tadi, kadang-kadang dia ada jangkitan di dalam mulut tu, dia ada pecah ulcer di dalam mulut, dia tak nak minum. Dan budak-budak ni dia tak nak minum, dia akan tidur saja. Ini membuatkan dia jadi semakin lemah dan membuatkan dia semakin kurang air di dalam badan. Jadi pastikan kalau kita jaga seorang anak yang demam, tak kisah sama dia HFMD ataupun penyakit lain, pastikan dia cukup air. Macam mana kita nak tahu cukup air? Pampers. Kalau yang pasti pakai pampers. Kalau biasa kita pakai 4-5 helai, 4-5 keping. Bila dia demam tak minum, dia jadi 2 atau 3 dan kita risau mungkin dia kurang minum. Jadi kedua adalah apa-apa ubat yang dibekalkan bagi, terutama ubat demam lah, ubat macam ubat demam, paracetamol bagi, sebab ada setengah orang kata dia ni tak demam dah, kenapa bagi doktor bagi ubat demam juga? Ubat demam ni juga boleh membantu untuk mengurangkan kesakitan, menahan sakit. Dan juga yang confuse di situ lah. Confuse orang kata, bila tak demam, saya tak bagi ubat demam. Jadi budak tu masih sakit, masih tak selesa. Jadi bagi ubat demam. Dan satu benda yang saya nak tekankan juga ni kepada masyarakat. Ubat kanak-kanak adalah bergantung kepada berat. Dia berat badan, bukan bergantung kepada umur. So kadang-kadang kita tengok dekat kotak tu, 1 tahun 2 mil, 4 tahun 5 mil. Dia tidak begitu, kerana ada setengah-setengah budak 1 tahun badannya besar. Ada setengah-setengah budak 4 tahun badannya kecil. Jadi sebenarnya cara yang betul adalah ubat-ubatan hendaklah dikira mengikut berat kanak-kanak tu sendiri. Jadi dia tailor made kepada setiap kanak-kanak. Jadi di klinik ke di hospital orang akan cek nak bagi ubat demam, timbang budak, baru kita akan kira. Sebab tu lambat sikit lah tapi kita penting benda ni, kerana kita tak nak kalau kita bagi terlampau kurang, terlampau banyak, bahayalah. Overdose. Tetapi kalau kita bagi kurang, tak ada kesan. Jadi kita kena bagi yang tepat jumlah yang tepat. Mungkin di luar sana doktor ada ibu bapa yang orang kata melahirkan rasa sedih bila anak dah tak sihat kan.
bukan orang nak memberi nasihat dan sebagainya, tapi kata itulah tak pernah jaga anak, tak pernah jaga kebersihan rumah sebagaimana kecaman-kecaman tu. Kecaman-kecaman tu memang apa kita panggil apa makcik bawang kan. Dia memang kan ada apa-apa kita buat apa-apa kita buat yang penting ni kita kena buat benda yang betul kerana jangkitan ni virus ni ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Asalkan kadang-kadang walaupun kita dah buat langkah-langkah pencegahan ni masih lagi jadi nak buat macam mana. Kita cuma mengurangkan risiko dia Kita sebenarnya. kurangkan risiko. Kita dah tahu kalau nak kena jangkitan nak buat macam mana. Kalau macam tu kita pergi dengan tidak basuh tangan, kita jadi ini membahayakan diri sendiri. Jadi walaupun virus ni boleh menjangkiti dengan kita dah buat langkah-langkah tu boleh menjangkiti, tapi apabila kita buat langkah-langkah pengurangan tu harapannya risiko tu dapat dikurangkan lah. Jadi kadang-kadang bila ada kita tengok juga masyarakat kadang-kadang selalu cakap apabila demam tak pandai jaga anak. Sebenarnya ini adalah satu pandangan yang salah sebab ini adalah jangkitan yang tak pandai. Jadi bila orang tanya apabila demam apa benda yang pandai ni? Yang pandai adalah kita kena tahu apabila seorang budak tu demam. Contoh dalam cerita HMD, apabila dia demam apa kita nak buat? Dan kalau tak buat langkah-langkah tu itu yang tak pandai. Bukannya kena demam tu tak pandai. Okey. Alhamdulillah pesanan yang begitu mengguris hati. Makan dalam kepada mereka yang suka membawang. Mohon terasa dan mohon insaf. Terima kasih doktor atas perkongsian mengenai dengan HFM India ini. Dan terima kasih doktor. Terus sekalian ambillah langkah-langkah pencegahan seperti mana dinasihatkan oleh doktor tadi, dan yang penting adalah bila anak itu dijangkiti, langkah yang kita ambil selepas itu sebenarnya akan membezakan kita daripada orang yang jahil. Hantar pada doktor, dapatkan rawatan secukupnya. Dan pesanan doktor dia jangan lupa kalau sekiranya anak demam pastikan jangan dibiarkan saja tidur sepanjang hari. Okey, pastikan mereka mendapatkan air yang cukup supaya mereka terus orang kata dapat terus survive lah. Baik, itu perbincangan kita. Hari doktor ni. Baik. Okey. Kita akan berehat seketika dan selepas ini ada lagi perkongsian menarik di Assalamualaikum at 9. Macam-macam cerita, macam-macam perkongsian. Tunggu selepas ini.